أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasihi yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal yang menyempurnakan pimpinan solat jemaah fardu maghrib kita pada malam ini. Seluruh warga jawatan kuasa masjid dan seterusnya kepada sidang jemaah hadirin mukminin, hadirat mukminat, tuan-tuan, puan-puan, hamba-hamba Allah yang dilimpahi dengan rahmat iman. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih merezekikan kehidupan buat kita. Moga-moga kehidupan dunia ini betul-betul menjadi mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Ya, bila sebut ladang, kita terbayang ladang ni tempat bekerja. Maka ramai orang hari ini yang lupa bahawa dia berada di ladang dia. Lalu ada yang sibuk menyanyi, ada yang sibuk menari, ada yang sibuk berlari ke sana kemari tanpa dia sedar bahawa dia kat ladang. Dan benda ini jelas Rasulullah sebut, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni ladang akhirat. Kalau kita nampak ada orang menyanyi-nyanyi dekat sawah, kat bendang, kat pokok getah, kita tak katakan melainkan orang tu ada masalah rasanya. Cuba bayangkan tuan-tuan, kat padang, dekat bendang tu, kat batah-batah tu ada orang menari, kesana kemari lari, gelak ketawa kepada menyanyi, orang lain semua bekerja. Agak-agak siapa orang tu? Tentu orang gila je tuan-tuan. Ya, kat ladang getah, ladang sawit, orang sibuk bekerja, dia joget kat situ. Dia bergelak ketawa, pasang radio, ya, dia nyanyi-nyanyi kat situ. Dan itulah orang-orang gila itu adalah manusia hari ini, yang mereka duduk atas dunia yang Rasulullah bagi tahu dunia ni ladang. Ladang bukan tempat berlari, menyanyi. Tempat menyanyi, berehat, menikmati segalanya di syurga nanti. Tempat ni orang bekerja, dan Rasulullah kata mazra'atul akhirah, ladang akhirat, bukan ladang dunia. Maka betul lah, ya, kalau kita sedang menumpukan satu benda yang kita tahu ini adalah usaha-usaha menjamin dana akhirat, itu betul, kita tidak gila. Ya, jadi ya, bersyukurlah kalau kita boleh melazimi kehidupan sebagai hamba Allah yang kita sedang bertani, berkebun sekarang di ladang dunia untuk mendapat hasil di akhirat. Tapi ya, kena bersedihlah, kena berhenti sejenaklah kalau hidup kita ni penuh dengan hiburan semata, keseronokan semata, ya, lalu kita tidak ada usaha-usaha untuk membina dan mengumpul dana akhirat kita. Selawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak berpesan tentang kita, tentang kehidupan yang sebenar, iaitu kehidupan di akhirat. Di sini cuma lakonan semata, di semua cuma tempat ruang kita berusaha, bekerja. Moga-moga Allah redai kita. Sidang jemaah yang berbahagia, hadirin mukminin, hadirat mukminat yang dikasihi, alhamdulillah pada malam ni kita menyambung lagi pengajian berkenaan dengan fiqh solat berjemaah ini.
hukum hakam berkaitan dengan solat berjemaah. Kita masih bercerita tentang bab berkenaan dengan soft solat. Pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang soft solat lelaki, dan pada malam ini insya-Allah kita masuk berbicara tentang soft solat jemaah perempuan. Rujukannya muka surat 59. Betul. Jemaah perempuan 59 ya. Sunat bagi perempuan untuk menjadi imam kepada jemaahnya yang terdiri daripada kaum perempuan sahaja dengan berada di tengah-tengah saf. Perempuan kalau berjemaah bersama mereka, ya, jangan ada abang haji menyelit di belakang tu pula. Ya, perempuan sahaja. Hukum berjemaahnya sunat, maka yang jadi imam ya sebaris, cuma dia duduk tengah. Cuma nak tahu dengan gerakan mula dia lah, dengan suara dia bertakbir, memulakan solat, bergerak berpindah setiap rukun, begitulah. Dalil bagi kedudukan ini adalah perbuatan Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, ya, iaitu kedua-duanya isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih atau hasan. Hadis mengenai perkara ini juga turut diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya. Selain itu, disunatkan bagi wanita untuk menutup dirinya dari pandangan orang ramai, dan itu lebih memelihara diri imam wanita itu. Sebab tu dia tidak menonjol ke hadapan. Sebab tu suaranya tak boleh dikeraskan, dikuatkan kalau ya dia di ruang yang boleh didengari atau dilihat oleh khalayak banyak, khususnya orang-orang lelaki mahram yang bukan mahram. Sehingga ya dibicarakan begini, sebenarnya hukum solat berjemaah bagi keadaan ini adalah sunat sahaja. Ya, menurut pendapat yang paling sahih. Namun permasalahan ini turut disebutkan sebagai satu perincian kepada solat berjemaah. Artinya perempuan yang utama dia kena tidak menonjolkan dirinya. Kalau nak bersolat berjemaah, dia kena pastikan perkara itu diutamakan. Maka tak bolehlah ada seorang yang suara sedap, akak jadi imam kak, akak duduk depan, akak juga kuat sikit, orang tahu kita sunyi sembahyang jemaah. Tak boleh. Ya, malah itu jadi boleh jatuh sampai hukum haram, ya, kerana perempuan sifatnya begitu. Bagi bacaan wanita, imam wanita ini, dia tetap disunatkan untuk menyaringkan suara dalam solat-solat jahriyah. Ya, dia sunat menguatkan suara, tapi jangan sampai menarikkan perhatian. Contohnya dia sembahyang berjemaah Isyak, ya, sembahyang hari raya sama perempuan, boleh. Ya, perkara ini dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juzuk 4 halaman 93. Di bawah tu ada gambar macam mana imam sebaris dengan makmum yang lain. Begitu saja. Perbincangan ini tak diperpanjangkan, biasanya perempuan berjemaah dengan lelaki lah. Susunan solat yang kelima, seorang makmum perempuan. Seorang makmum perempuan berimamkan seorang lelaki. Ya, syaratnya mestilah mahram dia. Mahram ni apa dia? Lelaki yang tak boleh bernikah dengan perempuan itu. Siapa dia? Abah dia, adik atau abang dia. Yang lelaki lah adik tu. Ya, anak lelaki dia. Ya, ataupun suaminya, atau orang asing tapi dah jadi suami, bolehlah dia berjemaah. Maka tempat perempuan itu adalah tepat di belakang imam, bukan di kiri atau di kanan imam. Ya, siapa yang sembahyang dengan isterinya, kita kan ya sebaiknya kalau sembahyang malam itu kan Rasulullah pesan, kalau seorang, semoga Allah merahmati, kata Rasulullah, seorang lelaki yang bangun di waktu malam lalu dia berwuduk dan ya memperelokkan wuduknya, taharahnya, dan kemudian dia ya mengajak isterinya bangun sama. Kalau isterinya tak boleh bangun sama, dipercikkan sedikit air untuk dia bangun, lalu dia bangun berjemaah bersama. Begitu juga Rasulullah kata, semoga Allah merahmati seorang wanita yang begitu juga pelakuannya, bangun malam ya berwuduk lalu dia mengejutkan suaminya tak mampu, dipercikkan sedikit air, bukan simbah secawan bukan simbah segayung, itu cari gaduh ya. Percik-percik manja gitulah. Kalau tak boleh bangun nak buat macam mana? Benda ni sunat. Kalau boleh bangun, alhamdulillah, mereka dirahmati berdua. Jadi bila nak bangun solat berjemaah, tentulah suami jadi imam, walaupun isteri ustazah, ya, isteri sekolah, suami pun tak berapa sekolah, tetap suami kena jadi imam.
Sekolah tak sekolah, Fatihah kena valid. Takkan 3 kul, tak ada modal pun. Bantai 3 kul je lah, berapa pun. Jadi dia tak jadi imam. Maka bicara kita hari ini adalah berkenaan dengan susunan kedudukan isteri itu di mana. Perempuan sembahyang kalau berdua dengan suami atau mahramnya, maka dia setentang di belakang suaminya. Sama. Tidak ke kiri atau ke kanan. Ya. Dan disunatkan jaraknya makin jauh, lebih 3 hasta. Sekurang-kurangnya 3 hasta lah untuk di ruang sujud. Makin jauh makin elok. Tak sebagaimana lelaki, kalau lebih 3 hasta makruh, hilang berjemaah fadilatnya. Itu bezanya. Sebab tu kalau kita tak mengaji bab ni, kita akan mengandaikan kalau lelaki belah kanan, perempuan belah kiri, kan? Dan ramai, dan saya pun pernah tengok buku terbitan. Dah ada gambar rajah perempuan sembahyang dengan suaminya sebelah kiri. Sebab kias laki belah kanan, dia kata. Sedangkan tak boleh ada kias kalau ada hadis. Sebab ni cerita hadis. Gitu. Pengecualian ini berkenaan dengan lebih 3 hasta ni. Dalam kitab I'anatul Talibin, kedudukan seorang perempuan berimamkan seorang lelaki adalah seperti rajah berikut. Ada gambar di bawah tu. Tengok akak tu sembahyang belakang suami dia. Hukum mengerjakan solat berjemaah, surat 60 dalam masalah ini, iaitu imam seorang lelaki bersama makmum seorang perempuan yang mahram baginya adalah harus, walaupun hanya mereka berdua berada di satu tempat. Artinya boleh. Begitu juga diharuskan bagi berapa orang makmum lelaki bersama dengan makmum perempuan, sekiranya imam atau ada dalam kalangan jemaah lelaki itu merupakan mahram bagi perempuan tersebut. Maka hati-hati tuan-tuan, ibu-ibu, kalau nak sembahyang di satu ruang yang berjemaah dengan kaum lelaki, pastikan kat depan tu ada anak lelaki kita, atau suami kita, atau abah kita, atau abang, atau adik lelaki kita. Kalau tak ada salah seorang tu, tak bolehlah berjemaah. Kecuali dalam masjid yang ada jemaah ramai perempuan yang lain. Itu dikira kumpulan muslimah, mukminah yang dijamin pemeliharaannya. Kalau tak ada, contohnya kita semayang dengan geng ustaz, ada ceramah kat mana-mana ruang, kat pejabat, kita datang seorang, kawan lain tak ada, boleh tak berjemaah? Nak sembahyang jemaah? Tak boleh. Kena hati-hati ni benda-benda begini. Kadang-kadang Allah semayang je pun, bukan buat apa. Ini syariat, kena tahu. Namun sekiranya semua lelaki termasuk imam merupakan bukan mahram bagi perempuan tersebut, maka dia diharamkan untuk berjemaah bersama kumpulan lelaki tersebut. Inilah yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Itulah saat dah hajak dah suami, tak mahu juga datang. Pujuklah elok, bang, kesian saya bang, ada program kuliah selalu tu nak sembahyang jemaah. Ada sembahyang dengan ustaz tu, tapi saya tak boleh lah sebab saya tak ada suami kat depan. Begitu. Antara hadis yang menjadi dalil kepada pengharaman ini ialah an Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Faqala rajulun min al-ansar ya Rasulullah afra'aita al-hamwa? Qala al-hammul maut. Rasulullah pesan sangat tentang hubungan lelaki dengan perempuan ni. Sebab lelaki memang lawan dia perempuan. Tak kira lebay ke, pak imam ke, ustaz ke, apa benda pun pangkat, guru mursyid ke, ketua tarikat pun, jangan buat hal lah. Kalau lelaki berdua dengan perempuan, yang ketiganya siapa? Setan. Itu je. Nabi Yusuf je boleh. Itu pun illa ma rahimah Rabbi. Allah sayang dia, Allah selamatkan dia. Harapkan diri dia pun dia tak menjamin. Wa ma ubarri'u nafsi, dia kata, aku bukan nak mensucikan diri aku. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu tu memang mengajak, mengerah kepada kejahatan. Illa ma rahim rabbi, kecuali dengan rahmat Tuhanku. Jadi itu yang perlu kita sedar. Orang nak dapat rahmat Allah, nak dapat kasih Allah ni kena baik dengan Allah. Kita ni tak berapa baik dengan Tuhan kita. Allah biar je lah. Maka syariat itulah yang jadi bentengnya. Maka hadis ini bermaksud Uqbah bin Amir menyebut tentang Rasulullah SAW pernah bersabda, hindari diri kamu daripada masuk menemui wanita ajnabi.
Ya, artinya berdua-duaan ataupun bersunyi-sunyian. Lalu seorang lelaki Ansar berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat tuan tentang kerabat suami?" Ya, artinya ipar dua lah, adik-beradiknya, bapa saudaranya dan lain-lain. Nabi sebut menjawab sempurna, kerabat suami adalah maut. Nabi kata alhamul maut. Ya, kerabat suami lagi bahaya. Nampak tak? Dan itu yang kita kena akui sekarang, kan? Ipar, ya, ada hubungan pelik-pelik, ya. Ni pun kadang-kadang bawa kakak ipar naik motor sekali, naik kereta berdua. Boleh ke tuan-tuan? Tak boleh. Kita sebagai bapa mertua kena tengok, kau nak naik dengan kakak kau, itu kakak ipar kau, kena sound. Alah, kakak kan suami abang. Yo, Nabi kata alhamul maut. Ipar dua, pakcik-makcik ni lagi maut. Sebab orang nampak tak apa. Lagi orang Melayu dia kata tak apa. Tak boleh tuan-tuan. Ya, tak boleh. Dan dah banyak pun berlaku benda-benda yang tak elok, yang sumbang dinampak. Ya, jadi begitulah. Hatta dalam ibadah pun kena pastikan kita ni duduk di posisi yang betul. Ya, tak kisahlah ustaz tu hebat mana pun, kalau nak jumpa ustaz tu mesti ada mahram. Ustaz tu okey, ustaz tu sama jujur, ikhlas, pakai seban pun tebal sangat, jubahnya labuh. Iyo, kalau awak berdua dengan bilik dengan dia buat ubat, ya, kerohanian lah apa semua hanyut. Ya, lagi pandai lagi setan bagi ayat-ayat power sehingga akhirnya jadilah apa yang dah jadi. Ya, syaitan ni cara dia nak menghancurkan umat Muhammad. Ya, serangan pertama kata Ibnul Qayyim, dia akan serang pada akidah. Sebab manusia bila rosaknya akidah habis. Sebab tu lepas sembahyang kita kata asyhadu alla, kita kata la ilaha illallah wahdah. Ya, tiada Tuhan sembahan kecuali Allah satu-satunya dia. La syarikalah, tak ada share dengan dia. Tak ada partnership, tak ada members Allah ni, dia satu je. Sebab apa kita ulang tu? Sebab tu yang paling penting. Sebab once kita dalam sekali hidup kita ada lintasan hati bahawa ada kuasa lain, ada benda lain yang menyamai, ya, ketuhanan Allah ni, habislah. Lepas tu tuan-tuan, syaitan ni bila nampak ada orang-orang yang percaya Tok Guru dia hebat, boleh tolong dia, orang tu kita akan tengok sangat disiplin dengan syariat, sangat hebat dengan syariat, pakaiannya, keluarganya. Sebab apa? Akidah ni dah hancur, syaitan tak kacau kat situ. Ya, jangan keliru tuan-tuan, nampak kan ada orang beramal dengan macam-macam amalan, tapi rupanya akidah dia rosak. Dia percaya, ya, saya kalau ada benda ni saya ke bawah, guru saya boleh, ya, saya seru namanya dia datang. Dia ada benda-benda gitu yang percaya. Maka setan akan biarkan dia beramal dengan syariat elok. Sebab apa? Yang ni pertama sekali dia dah serang, dah okey dah. Dah jahanam dah ada. Sebab kita dah adakan sesuatu yang kita kata Allahus Samad. Allah ni hanya tempat ngadu dia seorang, tempat tumpuan kita meminta dan segalanya pada dia seorang. Tapi bila mana ada benda lain, makhluk bersama dengan Tuhan dalam hati kita, setan kata dah berjaya sangat dah tu. Hati-hati tuan-tuan. Ikut geng-geng macam mana pun, belajarlah kat masjid ni. Ya, belajarlah syariat yang jelas, jangan nanti terikut dengan ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Ya, pegang tasbih ni, amalan untuk guru ni ada barakat ni, insya-Allah kita selamat. Iyalah. Dan Tuhan akan bertuhankan benda tu. Itu hak rububiyah Allah. Ya, pengawasan, penjagaan, keselamatan, memberi perkurniaan, perlindungan, ini semua rububiyah Allah. Jangan kongsikan dengan, ya, sama macam Tok Cina-Cina tu, ya. Saya pun ada kawan dengan Cina, bila kita kenapa sembah Tok Kong? Yalah, dia tahu kita ustaz. Kita pun cakap terang. Tak adalah ustaz, kita sembah ini Latuk lah. Latuk bawa kita punya doa saja, kita bukan sembah dia. Tengok. Sama lah. Ya. Kita ni sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah kita pun kena solid. Lepas tu kalau dia tahu orang ni akidah dia tak boleh diusik, barulah dia akan hasut orang tu untuk berbuat dosa maksiat yang ni, nafsu ni. Lepas tu kita tengok ustaz kadang-kadang kita tengok hebat, tapi bab ni ada skandal, ada kes ni. It's normal. Tuan-tuan, itu biasa pada cerita setan. Ya, Nabi Yusuf pun diuji dengan benda tu. Jadi kalau kita tengok hari ni pun ustaz-ustaz, Allah, apalah ustaz ni. Ustaz lagi hebat ujian dia. Gitu, ya. Sebab orang masyarakat awam akidah dia pun longgar.
Jadi dia kacau kaedah je dah selesai, dia tak kacau yang lain. Begitulah tuan-tuan. Jadi yang penting kita kena asas agama yang kuat, ya, supaya kita selamat. Dan ini di antara perkara yang Rasulullah notis sangat, apa dia? Jaga hubungan dengan wanita, terutamanya dah ada hubungan yang kita nampak macam dah mendekatkan kita, mengharuskan. Ya, aurat perempuan dengan ipar dua ini memang dah ringan sikit, ya. Anggota-anggota kasar dia macam tangan apa semua kita dah boleh, tak ada masalah lah. Aurat-aurat yang diserik tu memang kena tutup lagi lah. Tapi tak boleh kita ambil kesempatan berdua-duaan, buat aktiviti berdua, ya. Walaupun pergi kedai mamak je naik kereta berdua, tak boleh tuan-tuan ni, kena tahu. Kena bersama dia tu seorang lelaki lain yang merupakan mahram dia. Tak boleh anak dia 2 tahun, tak jadi. Budak 2 tahun bagi coklat senyap, kan? Tak cik macam tu tuan-tuan. Kan? Senyum tuan-tuan, macam mana buat je. Cerita 20 sen tu kan, 20 sen pun. Nak pesan ni, ya, supaya kita nampak. Saya risau sebab kita ni duduk di area kampung ni, ya, biasa sangat kita nampak adik ipar bawa kakak ipar jalan naik motor 2. Alah, pergi rumah maklong je kejap. Makak naik dengan saya. Tak boleh. Ya, adik ipar tu nakal, rajin buat break pula. Lagilah. Jadi benda-benda begitu, kita lah yang kena tegur. Kita yang abah yang kena tegur. Kalau abahnya buat tak kisah, bawa lah kakak kau tu, tolong. Siapa nak bawa lagi? Tak boleh lah. Gitu. Kalau nak bawa, kau saya dulu pesan dulu. Ya, nak bawa, makwa bawa naik motor boleh, tapi dengan syarat bapak kena duduk tengah. Macam tu, sama. Nak bawa kakak ipar boleh, tapi ya, bapak kakak ipar tu duduk tengah. Tak lalu dah naik motor dah masa tu kan. Tak nak pula bawa, tak apalah, abah je lah bawa. Itulah syariat. Tapi pendekatan Ustaz saya dulu kan senang, nak bagi orang faham dan ingat. Itu uniknya dia. Okey, kedudukan makmum perempuan di belakang imam. Mengapa kedudukan perempuan tidak dikiaskan dengan kedudukan lelaki atau di sebelah kanan atau di kiri imam? Jawab soalan ini, ya. Kerana dikatakan bahawa terdapat perbezaan antara lelaki dengan perempuan sama ada di sudut fizikal maupun hukum hakam, termasuklah hukum hakam yang berkaitan dengan susunan solat. Bagi lelaki ada beberapa buah hadis yang mengkhususkan kedudukannya di sebelah kanan seperti, ya, hadis Ibnu Abbas. Selain itu, Ibnu Abbas kan pernah semayang dengan Nabi suruh di sebelah kanan. Gitu. Memang ada khas. Selain itu, dapat juga hadis yang melarang seorang bersilihan di belakang saf, seperti hadis Ali bin Syaiban. Ya, Rasulullah kata ke belakang tak boleh, kena duduk bersama dengan. Sebab tu bila semayang berdua, laki imam dengan makmum tu seolah macam ada satu saf, tapi sebab imam dia duduk depan sejengkal ataupun setapak kaki saja. Mana perkara bagi perempuan pula ada hadis. Ya, jadi ada hadis, tak boleh kias. Dah ada nas, ada rujukan daripada murid Rasulullah kata perempuan macam ni semayang. Maka macam mana kita nak kias? Nak buat perbandingan lain tak boleh. Seperti hadis yang Anas, ya, bin Malik, ya, dengan neneknya yang panggil dia bawa Rasulullah makan kat rumah, lepas tu, ya, mereka bersemayang berjemaah. Nenek Anas bin Malik tu duduk belakang seorang-seorang setetang dengan imam. Begitu. Nanti kita bacakan hadisnya. Ya. Melalui kesemua hadis ini kita dapat simpulkan bahawa makmum lelaki tidak dibenarkan berseorangan di belakang saf ketika berjemaah. Ya, sebab tu ada cerita yang dulu kita beberapa minggu lepas kita bercerita tentang tarik orang ke belakang tu kan, teman dia, sebab tak boleh seorang-seorang. B, yang kedua, jika tidak ada seorang yang boleh menemani membentuk sebuah saf, maka imam dijadikan rakan membentuk sebuah saf. Sebab tu cuma ke bawah, belakang sikit. C, oleh sebab kedudukan setentang dengan imam adalah makruh, maka makmum disunatkan berada di belakang sedikit. Ya, berada selari separas tumit dengan imam, makruh dalam solat jemaah. Bagi lelaki lah. Maka sebab itulah dia undur setapak. D, kedudukan seorang imam adalah tepat di belakang imam. Ya, kedudukan seorang makmum perempuan adalah berdasarkan hadis. Maka penggunaan kias pada masalah berkaitan dengan kedudukan imam perempuan, makmum perempuan tak boleh diamalkan. Kerana apa? Ada dalil. Ada dalil yang khusus menerangkan tentang kedudukan makmum perempuan. Ya, pun kaedah usul fiqh menyebut la ijtihad ma'an nas, tak ada ruang ijtihad. Artinya ijtihad ni usaha mencari hukum. Bila bersama dah ada nas. Ya.
Tak perlu ijtihad lagi sembahyang fardu berapa kali sebenarnya. Dah ada dah. Ya, Rasul kata sembahyang sehari semalam 5 waktu. Tak payah nak ijtihad lagi. Begitu. Selain itu tiada istilah illah, ya, sebab yang boleh menghalang penggunaan kias. Illah laki berada di sebelah kanan untuk menjadi teman, manakala perempuan pula tak boleh. Ya, penyebab yang jadikan kita nak samakan laki dengan perempuan tak boleh. Laki duduk sebelah imam tu, duduk di setapak belakang imam tu sebab apa? Sebab mereka sejenis dan tak ada masalah. Tapi kalau perempuan duduk sebelah lelaki walaupun belah kiri, tak jadi semayang, tak habis semayang tu kan. Bayang tak? Kena tersentuh sikit. Begitulah keadaannya. Ya, manakala perempuan membawa fitnah. Jika kias tetap digunakan dalam masalah ini, maka kias tidak tepat dan batil, ya, tertolak. Telah digunakan. Inilah yang disebut oleh para ulama usul fiqh, ya, di dalam kaedah al-qiyas ma'al fariq batil. Qiyas tapi ada pemisah, pembeza, sebab-sebabnya, maka tertolak, ya, batil, tertolak, tak boleh. Ya, laki dengan laki belakang sikit sebab apa? Dia sejenis, sesuailah. Perempuan kau duduk sebelah juga walaupun belah kiri, cari penyakit. Ya, dulu saya pernah jadi imam. Ya, jadi imam ni, imam ketua imam lah. Kuala Lumpur kan imam dia ada ketua imam, dia pegawai kerajaan ni. Jadi dan saya juru nikah sekali. Dan biasanya nak urusan pendaftaran nikah ni kena jumpa imam untuk dapat pengesahan dan cek dokumen sebelum dia submit ke bahagian perkawinan jawi lah. Maka lepas sembahyang asar tu, ya, saya pun duduk office kadang-kadang nak tunggu waktu pejabat habis. Ya, sekitar pukul 5 lebih tu ada masuk 2 orang lelaki. Seorang lelaki dengan seorang perempuan. Dia datang, dia kata, Ustaz, kami nak buat pengesahan borang ni. Saya kata, masuklah, sembang cakap. Dah pukul berapa? Awak dah sembahyang dah? Dah Ustaz, kami sembahyang. Saya sembahyang jemaah lagi Ustaz. Main jemaah ni siapa? Ini dengan tunang saya. Oh, cantik muka engkau. Yalah Ustaz, kita berdoa Ustaz, moga-moga kita punya kahwinan nanti urusan kami dipermudahkan. Itu yang kami sembahyang jemaah. Cakap hancur. Cakap ni bukan bini awak, ni tunang, mana boleh sembahyang jemaah lagi. Gitu, sebab dia tak faham. Bila tak faham ni macam-macam benda. Haram hukumnya. Ada setengah ulama kata sembahyang tu tetap sah tapi berdosa. Ada setengah fuqaha kata terus batal sembahyang tu, tak sah, kena sembahyang semula. Jadi tetap berdosa tu haram, memang haram. Jadi syariat tak boleh kita bermudah-mudah walaupun buat benda nampak benda baik. Ya, sebab apa? Sebab tak ada ilmu itu. Semua ingat benda baik. Seterusnya perbahasan yang keenam, beberapa orang makmum lelaki dan makmum perempuan. Ada seorang makmum perempuan. Syarat tadi kekal. Kalau perempuan tu seorang, dia kena pasti kat depan tu ada salah seorang mahram dia ataupun suami dia. Mungkin anak lelaki dia, mungkin adik dia atau abang dia, mungkin abah dia atau atuk dia, okey. Tapi kalau tak ada siapa, dia tak boleh berjemaah dengan kumpulan tersebut. Maka kedudukan mereka adalah berdasarkan hadis. Anas bin Malik berkata, anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin sana'atu lahu. Bahawa ninda dia, nenek dia nama Mulaikah, ya, pelawa Nabi, ya, jemput Nabi untuk menjamu makanan yang dibuat khas untuk Rasulullah. Fa'akala minhu. Nabi pun datang bertamu dan makan. Thumma qala qumu. Kemudian Rasulullah kata, bangun, fali usalli lakum, ya, untuk aku sembahyang jadi imam pada kamu semua. Ya, kita tak pasti sembahyang ni sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Ya, qala Anas, maka Anas bercerita, faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubis. Maka aku bangun mendapatkan satu tika, hasir ni tika, ya, untuk kami bentang yang telah hitam pun, ya, kerana apa, dah lama sangat, dah usang dah. Ya, fa nadahtuhu bil ma, maka aku renjis tika tu dengan air untuk bersihkanlah. Faqama Rasulullah SAW, maka Rasulullah bangun berdiri di hadapan. Wa safaftu wal yatim wara'ah, aku pun baris dan anak yatim, artinya seorang budak anak yatim di belakang aku, di belakang Rasulullah juga. Wal ajuz min wara'ina, ya, dan nenek aku, dia panggil al ajuz ni nenek tua lah, orang tua tu di belakang kami. Kalau terjemah bahasa Melayu jadi kurang ajar, orang tua tu di belakang kami.
Nenek dia, saya gunakan bahasa yang tak kurang ajar lah, bahasa yang sopan. Nenek aku di belakang kami, artinya tak sama saf, ya, orang perempuan. Nenek dia perempuan lah kan, dia bersendirian di belakang saf. Fasallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sembahyang 2 rakaat. Oh, sembahyang sunat lah ni, 2 rakaat. Kemudian dia beredar. Ya, jadi mudahkan faham, lihat gambar rajah berikut, ya. Artinya Rasulullah jadi imam, ada gambar muka 60, dan Anas bin Malik sebelah sembahyang dengan ada seorang anak yatim yang bersama dengan dia, kemudian nenek dia di belakang. Begitulah. Walaupun ada ruang, perempuan tak boleh bersama dengan lelaki dalam saf yang sama. Sebab tu saya pesan di Masjidil Haram pun tolong, ya, hatta di Masjidil Haram pun kan kita bentuk gelungan bulat kan. Maka ketika solat dah iqamat, kadang-kadang kita kena tawaf, kadang-kadang kita tengah sa'i, kadang-kadang kita tengah tak buat apa, maka tolong ke depan yang lelaki dan perempuan ke belakang. Ya, ada petak-petak yang ruang-ruang bertabir untuk perempuan masuklah situ. Tapi kalaulah kita tengah sa'i, mungkin kita perlu, ya, menyambung sa'i, tak mungkin nak mantuk jauh, maka lelaki tolong berpisah daripada suami. Jangan sembahyang sebelah isteri dalam saf yang sama, ya. Alhamdulillah, ya, viral pula tengok gambar masuk Facebook. Alhamdulillah, kali pertama dapat sembahyang bersebelahan dengan isteri. Ya, orang pun giling kepala bangang tahap teruk ni. Ya, kalau bangang tunjuk kat orang. Jangan tuan-tuan, ya. Tak boleh tinggalkan suami. Sembahyang sunat ke sembahyang fardu kalau berjemaah tak boleh, tapi kalau sembahyang seorang-seorang tak apalah, tak berjemaah. Berapa orang makmum perempuan? Maka kedudukan mereka adalah tepat di belakang imam dalam satu saf, tidak ke kanan atau kiri. Selain itu jarak di antara tumit imam dengan tumit makmum, ya, juga disunatkan untuk lebih dari 3 hasta. Ini contoh kalau ada ustaz yang ngajar ngaji, okey, kat rumah kita, dan semua kita perempuan. Jadi dah masuk isyak, ustaz kata jom kita sembahyang jemaah lah. Boleh tak? Boleh, kalau perempuan ramai. Okey. Maka buat macam mana? Ya, ustaz tu duduk depan, sembahyang kat depan, ya, dan perempuan semua ke belakang sikit, jauh sikit. Kadang-kadang ada penceramah ustaz ni sembahyang duha berjemaah, boleh, dan makin jauh makin afdal, ya. Artinya ustaz duduk kat sini, makmum perempuan mungkin saf keempat nanti baru mula, okey, lagi baik. Kalau ada budak-budak berada di depan lelaki, depan ibu dia, begitu, ya. Ada gambar rajak muka surat 62. Yang ke-8, seorang makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Maka kedudukan makmum lelaki di sebelah kanan. Ini 2 orang makmum lah, ya, artinya sembahyang bertiga, imam, makmum lelaki, makmum perempuan. Maka kedudukannya, ya, begitulah. Lelaki ni bersebelahan macam kita sembahyang berdua, dan perempuan di belakang imam. Gambar tu tak tepat, sebenarnya perempuan tu kena bukan di belakang makmum, belakang imam. Gambar ialah kadang-kadang, ya, tuan-tuan kena tahu proses buat buku ni, ya. Ustaz yang tulis tu lain, yang shooting gambar untuk publisher ni orang lain, orang tak kerti apa, kameraman pun. Kalau tak ustaz tu tak datang sekali guide masa penggambaran tu, dia jadi macam ni, Sepatutnya orang perempuan tu, ya, akak tu kena duduk setentang dengan yang baju biru tu. Itu baru betul, bukan belakang makmum tu. Itu ceritanya. Yang ke-9, seorang makmum lelaki, seorang makmum perempuan, dan seorang makmum hunsa. Ada pula hunsa nak sembahyang jemaah. Hunsa ni bukan maknyah. Hunsa ni perempuan yang janitanya tak pasti, ataupun ada 2 alat kelamin, ya, jantan dan betina ada pada dia. Kalau yang tahu pro mana, dia ada dua-dua, ya, tapi dia tahu dia lebih kepada lelaki atau perempuan, itu dipanggil hunsa wadih. Hunsa wadih, hunsa yang jelas. Contohnya ada ereksi pada kemaluan lelaki dia, okey, itu dipanggil hunsa. Ataupun yang lelaki itu saja, ya, tak pernah keras pun, tapi dia period, maka itu hunsa wadih juga, dia perempuan lah. Tapi hunsa muskil tak pasti, sama ada tak ada tanda langsung ataupun dua-dua tanda ada. Dia keras juga, dia period juga, penat.
Itu unsa muskil dia panggil. Ya, ataupun dia tak keras, dia tak period. Ya. Yang ini pun muskil juga. Tapi ya, unsa muskil, unsa ni jaranglah yang datang berjemaah biasanya. Tapi kalau dia ada, macam mana? Tengok, ya. Imam duduk depan, kalau laki tu seorang, laki tu kena duduk sebelah kanan. Walaupun hunsa tu pakai baju Melayu, dia kata, abang sebenarnya jantan, dia kata. Kan? Ya, abang memang lebih pada jantan. Ya, abang, tapi abang hunsa, tak boleh sama sah. Ya, takut abang jantan-jantan sekali dia mendengar, gitu. Yang laki pun alamak, ya. Dia banyak jadi perempuan pula, susah. Dan dia berada di hadapan perempuan. Kalau 3-4 orang lah. Bukan yang darah yang maknyah ni, bukan ya. Yang betul-betul physically ya, memang hunsa. Okey, kalau ramai semua orang ada. Saf salat bagi berbagai kategori manusia. Ada imam, jemaah lelaki, ada kanak-kanak lelaki, ada hunsa. Rupanya hunsa kena duduk belakang jemaah kanak-kanak lelaki. Kalau kita tahu, biasanya kat kampung tahulah, tapi dalam realiti hidup hari ni tak tahulah kan. Pula dia pindah duduk satu taman, takkan dengan aku saya hunsa, tak dengan aku dah. Kalau dia jantan lah. Kan? Kalau dia keperempuanan, dia keperempuanan lah, kita tak boleh buat apa. Tapi kalau yang maknya tu, yang suntik tu, ya, ibu-ibu kalau dia duduk dalam tabir tu suruh keluar cakap. Kau sembahyang kami tak sah, kami bersentuh kau orang. Itu mengubah tak boleh. Itu hukum jantan. Lepas tu ada kanak-kanak perempuan dan jemaah lelaki, jemaah perempuan. Artinya ibu-ibu kalau ada kanak-kanak di hadapan lagi baik. Ya, itu susunan betul. Lelaki kanak-kanak belakang, perempuan kanak-kanak depan. Begitulah. Makmum selain perempuan datang lewat. Artinya susunan tadi dah macam ni kan, lelaki, lepas tu kanak-kanak lelaki, khunsa, kanak-kanak perempuan, lepas tu perempuan. Dah penuh dah semua. Datang pula. Macam mana nak buat? Sekiranya mereka telah membina saf dan tiba makmum selain perempuan, mungkin lelaki, kanak-kanak lelaki atau khunsa datang, maka mereka hendaklah berundur ke belakang supaya yang baru datang itu dapat membina saf di hadapan mereka. Siapa? Orang perempuan. Orang perempuan sembahyang bila mana dia saf tu dia block. Ya. Orang lelaki, maka dia kena berundur belakang. Sebab tu yang afdalnya orang perempuan dia memulakan saf dengan memberi beberapa saf di hadapannya kosong, supaya tak berlakulah pertembungan untuk dia perlu berundur. Azan kita sambung selepas azan. Jadi kena pastikan benda ni Jadi perempuan memang selalu begitulah. Dalam masyarakat kita memang dah sedia ruang kosong. Memang tak penuh-penuh pun, tak datang pun dia orang. Ni cerita kalau datang. Yang kaya. Allahu a'lam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والشرف إنك لا تولى. Apabila kaum wanita ini baru mengangkat takbiratul ihram, artinya dalam kes tadi, ya, kita yang berlaku ni biasanya kalau sembahyang kat surau, sembahyang hari-raya, ramailah datang kan. Sembahyang fardu ni tak risau, memang tak penuh. Katalah seorang perempuan tu memang dah dihadkan, dah penuh dah, orang lelaki dah penuh depan dia, ya, dan perempuan pun dah blok belakang, ada pula lelaki lain dah datang. Maka orang lelaki dalam hal apa keadaan sekalipun tak boleh sembahyang berjemaah di belakang perempuan. Ya, ni benda kena notis. Jadi siapa yang buat surau, tak yang nak sembahyang raya kena ada estimation. Jangan buat surau perempuan. Nanti kalau perempuan perlu sembahyang kat luar, sembahyang kat luar lah. Kalau sembahyang kat atas, atas lah semua. Jangan ada sama sebaris ataupun lelaki berada di saf belakang. Dan perempuan tadi kena berundur Kalau berlaku keadaan ni sedar ada beberapa lelaki yang nak sembahyang belakang dia, maka dia perempuan kena berundur. Apabila kaum perempuan ini baru mengangkat takbiratul ihram, adakah mereka perlu berundur selepas takbiratul ihram atau tidak? Menurut Syekh Ali Al-Syabramalisi, ya, mereka hendaklah berundur ke belakang dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan solat, seperti bergerak 3 kali berturut-turut dan sebagainya. Tetap, ya, dalam mazhab Syafi'i gerakan solat memang tak boleh 3 kali berturut-turut dengan anggota besar. Tapi ini satu benda yang kita kena ubah persepsi orang Melayu. Orang Melayu bila dah semayang, dia tak nak bergerak lah. Kerah itulah. Dia takut batal sampai tak bergerak langsung. Sedangkan ada keperluan. Artinya dalam semayang memang perlu bergerak dan boleh bergerak. Contohnya kita nak sujud, ruang sujud kita tu ada titik cicak. Takkan nak tanya kepala kat situ juga bang. Kena berpindah lah. Walaupun terpaksa pertinggalkan sejadah kita. Kan? Benda tu kena faham. Begitu juga tuan-tuan sembahyang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya, tengah sembahyang tiba-tiba ke depan makin kosong, tak ada orang. Habis tuan-tuan nak diam kat situ je. Tuan-tuan kena bergerak. Kalau tuan-tuan terus berada di saf belakang tanpa bergerak memenuhkan saf hadapan, ya, maka tuan-tuan akan lupa fadilah berjemaah. Rugilah. Dapat gandaan 1000 je lah, kali 27 lagi tak dapat. Ya, sepatutnya dapat 27,000 pahala gandaan sembahyang berjemaah. Sebab tu perlu ilmu. Tapi bergerak tetap, jangan macam Bangla tu berlari. Tuan Syarin kita masih terbayanglah sebab dia bawa balik umrah. Kan? Sebab kat Mekah memang takbir Allahu Akbar, Allah. Nampak macam benar, tengok depan kosong. Tuan-tuan kena pergi tu. Artinya 2 langkah berhenti. 2 langkah berhenti. 2 langkah berhenti. Walaupun sampai rakaat terakhir. Tapi dah 2 tayat akhir Ustaz, masih kosong. Ngesut lah. Tak payah. Ya. Gerakan berpindah tempat ni dalam sembahyang hanya dengan kaki. Mengesut tak ada, menyondol pun tak ada. Jangan tengah sujud pun tuan-tuan bergerak ke depan pula menyondol. Orang tangkap gambar pun tak, ni dia jemaah Malaysia. Pakai bag travel agency tu pula. Lagi nyanyi mutawih tu. Jangan buat lah tuan-tuan ya. Tolonglah kita ada maklumat. Yang saya risaukan orang Melayu kita ni bila dah sembahyang dia tak akan berpindah tempat. Dia duduk situ lah. Dia faham bergerak batal. No, tuan-tuan kena bergerak. Malah dalam bab ini perempuan kena bergerak ke belakang untuk bagi ruang makmum lelaki mendapat hak berjemaah, iaitu kena berada saf dia berada di hadapan perempuan, bukan belakang lelaki. Kita pun sebab tu kalau dah tahu ya di Masjid Nabawi itu ruang belakang belah kiri itu belakang perempuan, ya, maka tuan-tuan tak boleh sembahyang di belakang saf perempuan tu. Yang datang ada lambat tu hotel buat apa?
Lepas tu nak senang orang sembahyang situ, kita sembahyang itu. Kalau tetap tuan-tuan berada di belakang perempuan, sedangkan tuan-tuan mampu pergi ke depan, maka sembahyang jemaah tu tetap sah, sebab maklumat gerakan imam tu kita dengar, tapi tata cara solat berjemaah kita punah, maka fadilat berjemaah tu hilang. Ya, rugilah. Sembahyang kat sana dapat fadilat banyak. Jadi tak dapat banyak. Patut 27,000 sekali sembahyang, kita dapat 1,000 saja. Di Madinah, kalau di Masjidil Haram lagi lah 100,000 kali gandaan, kali 27, kaya pakcik. Tapi kalau tak jaga bab-bab ni, main kok malas kita je, soft pun tak nak bersambung, ke depan pun tak nak, macam tu jugalah. Bangga pergi umrah banyak kali, pergi Mekah banyak kali gitulah, tapi tak dapat banyak benda pun. Yalah, nak pergi awal-awal tak nak pergi. Yalah, pergi dah 15 kali, takkan nak berebut-rebut. Kita santai lah, semain ujung-ujungnya lah bawah kaki 5 hotel je lah. Itu mentaliti orang Melayu kalau dah pergi banyak kali. Okey. Sekiranya susunan saf ini tidak diikuti, maka makmum-makmum yang laki dan perempuan itu tetap sah di sisi jumhur ulama, tapi di sisi mazhab Hanafi dia orang lagi strict. Dia kata hanya solat perempuan yang sah. Laki yang belakang tu dia tak sah. Kita mazhab Syafi'i sah, cuma fadilat dia yang saya sebut tadi, fadilat berjemaah tu tak dapat. Alang-alang dah sembahyang jemaah, kita nak fadilat berjemaah kan, maka kena ada maklumat, ada ilmu pengetahuan tentang perkara tersebut. Saf salat bercampur-campur. Ada pula cerita saf salat ni bercampur-campur. Campur macam mana? Ni separuh lelaki, separuh perempuan. Dia bukan selang-seli itu pasal malam bang. Sebelah lelaki perempuan itu cek penyakit. Itu Jais pun datang sini siap. Tak, ni maksudnya bercampur tu, ya, ada separuh daripada saf tu kita tengok kita saf kita ni saf 1. Ya, saf 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Saf yang ke-13 tu akan jadi saf pertama perempuan. Lelaki ni saf ke-13. Siapa nanti dalam sembahyang tarawih? Okey, perempuan kaum ibu ada saf yang ke-13 tu, saf pertama dia. Lelaki pun ada yang sembahyang sebelah tu. Maka saf tu lah yang kita nak cerita ni, macam mana hukum dia. Artinya sebaris dengan saf perempuan. Lain sah ada tabir tu. Iyalah. Ya, kita cerita sebaris walaupun bertabir, ya, walaupun berdinding. Bagi menjawab persoalan ini, ya, apakah hukumnya solat mereka yang berada di saf yang setentang di antara lelaki dengan perempuan? Mari kita lihat perbahasan ini dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Dr. Wahbah Az-Zuhaili berkata, jumhur ulama selain mazhab Hanafi berkata, Hanafi dalam bab solat berjemaah susunan saf dia strict, tak sah dia kata. Ya, jika seorang perempuan, ni mazhab selain Hanafi, berdiri dalam saf kaum lelaki, maka solat orang yang berada di sebelah kanan dan kiri dan di belakangnya tidaklah batal. Maka kewujudan saf perempuan yang sempurna tidak menghalang ikutan kaum lelaki di belakang mereka. Begitu juga solat yang berada di hadapan perempuan tersebut, dan solatnya sendiri tidak batal, sama seperti keadaan jika perempuan itu tidak berada dalam solat. Manakala perbuatan supaya perempuan diletakkan di kedudukan belakang adalah hadis, panjang cerita ni. Namun ini tidak berarti solat akan rosak apabila mereka diletakkan di belakang. Ni sebab dia nak bahaskan dengan mazhab Hanafi, ya. Tapi tetap juga, ya, menyalahi sunan saf itu tidak membatalkan saf, tetapi dia tetap juga akan meluputkan fadilat berjemaah. Ya, begitu saja, ya. Akhiruhunna min haitsu akharhunna Allah. Ini Ibnu Mas'ud berpesan tentang satu hadis mauquf, akhiruhunna, letakkan perempuan ni kat belakang, min haitsu akharhunna Allah. Ya, sebagaimana Allah selalu meletakkan perempuan di belakang juga. Artinya perempuan dalam bab apapun sesudah lelaki. Dalilnya adalah perbuatan Ibnu Abbas berdiri sebelah kiri Nabi Muhammad SAW, namun solatnya tidak batal. Artinya susunan saf memang kalau salah tak membatalkan solat. Sebab kalau batal, tentulah Ibnu Abbas yang datang nak berqiyam mulai dengan Nabi. Nabi suruh dia sembahyang balik semula. Tapi Rasulullah pindahkan dia, tolak dengan tangan, suruh dia pergi belah kanan. Maknanya apa? Sembahyang kau masih valid. Nah, itu buktinya.
Ya, sebab tu ini kat sini guna kaedah kias lah. Begitu juga seperti yang telah disebutkan sebelum ini, pengarang kitab Maimul Autar mengatakan bahawa sebab susunan perempuan berdasarkan sunnah Nabi adalah untuk mengelak dari fitnah. Sekiranya susunan ini tidak diikuti, maka solat para jemaah makmum lelaki dan perempuan tetap sah di sisi jumhur ulama. Tapi di sisi mazhab Hanafi, solat perempuan tidak sah, manakala solat lelaki juga tidak sah. Itulah pendapat Aunul Ma'bud dalam syarah Sunan Abi Daud. Ulasan saya kat sini adalah Ustaz Muhammad Hadi Hussein, penyusun kitab ini. Oleh itu kedudukan saf kaum wanita di kebanyakan masjid di Malaysia pada masa kini tidak merosakkan saf. Walau bagaimanapun perlu diambil perhatian bahawa kesalahan ini tetap meluputkan sebahagian fadilah berjemaah kerana menyalahi susunan saf. Jadi nanti kalau semayang raya, semayang tarawih, perempuan tu kat belakang semua sampai ke ujung kanan dan kiri ni penuh untuk perempuan je lah. Cuma kurangkan dia punya jarak ke depan dia tu. Kalau perempuan perlu 3 saf, tapi ambillah daripada ujung kanan sampai ujung kiri ni semua perempuan. Jangan ada separuh lelaki, separuh perempuan. Kalau perlu ke belakang kan lah. Itu yang banyak saya seru pada masjid-masjid yang kita berkuliah, kita pesan sangat. Jangan ada setengah masjid awal lagi saf ketiga dah saf perempuan dah, tapi sikit dia ambil. Maka saf ketiga dah bercampur dah, saf lelaki dan perempuan dah tak dapat fadilah berjemaah. Ya, perempuan tetap kedudukannya di belakang. Ya, kan itulah yang dipesan oleh syarak buat kita. Wabihi wallahu alam. Kita buka perbincangan soalan kalau ada apa-apa yang ditanya, dan kita berhenti pada bab 3 ya, insya-Allah pada minggu yang keempat nanti. Assalamualaikum Ustaz ya. Assalamualaikum. Mungkin soalan ni agak pelik sikitlah. Di dalam negara kita ni kaum muslimat belum pernah dengar lah menghadiri solat Jumaat. Jadi kalau sekiranya ada wanita yang ingin bersolat Jumaat bersama-sama dengan muslimin, so apakah kaedah dia dan juga hukum dia lah. Wallahu a'lam. Okey, sebagaimana yang kita katakan tadi, kehadiran perempuan ke masjid ini bukan satu tuntutan besar. Jadi perempuan kalau nak dapat sunat fadilat berjemaah, dia kena pastikan perkara-perkara yang menjadikan haram dan berdosa itu dulu tak ada. Antaranya percampuran pertembungan, dan realiti hari ini sembahyang berjemaah kita Jumaat ni sesak. Dan ya, dia tak ada akses untuk perempuan yang asing, tak ada. Jadi akan berlakulah pertembungan, ya, bersentuhan, bergasak. Jadi benda tu yang akan jadi hilangnya tuntutan tu lagi. Dia jadi benda haram, campur bau lelaki perempuan. Jadi kalau nak bagi perempuan sembahyang berjemaah, pertama sekali ruang kena ada. Yang kedua, aksesnya mestilah berbeza. Yang ketiga, pastikan tak ada percampuran antara lelaki dengan perempuan ketika masuk dan keluar. Kalau benda tu tak ada, tak ada keperluan. Ya, cuma di Madinah, di Mekah tu sebab ya memang kita datang ke sana nak sembahyang fardu berjemaah. Jadi memang datang nak beribadah, sebab tu ruang tu disediakan. Dan kita pun tahu masjid-masjid itulah, masjid-masjid yang di Selangor ni biasanya penuh kaum lelaki. Kalau ada surau-surau Jumaat pun penuh dah. Jadi tak praktikal untuk perempuan hadir. Apatah lagi kalau hanya nak memperjuangkan hak asasi yang 3, 4, 5 orang, 10 orang perempuan, maka lebih aula mereka sembahyang zuhur di rumah berbanding hadir solat berjemaah dalam keadaan tidak dapat mengawal benda-benda tuntutan syarak tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Yang ini berkenaan dengan kedudukan saf tadi. Yang perempuan tadi, contoh kita ambil bahagian sini ke belakang, penuh perempuan. Selalunya jadi waktu hari raya lah. Jadi yang lelaki sebelah luar, belakang pun masih ada lagi jemaah belah luar. So macam mana? Masih dikira ataupun di dalam saja ataupun di luar pun kena perempuan juga? Sebab tu AJK kena tahu. Ya, itu peranan AJK. Maka kesilapan lalu tak boleh diulang. Sebab lelaki tak boleh berada di kiri atau di kanan saf perempuan, apatah lagi di belakang. Maka kaum ibu tak payah merajuk. Kalau dia nak sembahyang raya bersama dengan kita, ya, dia kena sembahyang belakang. Mungkin kat lapangan.
Dan sembahyang hari raya ni kalau dalam konteks sunnah Nabi memang kat lapangan dia tak sembahyang kat tu. Kita sebab selalu hujan. Ya. Dan sembahyang mereka di belakang sehingga yang period yang tak sembahyang pun perempuan keluar duduk belakang bertakbir. Tapi belakang memang belakang lah. Yang berlaku kat Malaysia ni perempuan kat tengah-tengah nanti. Mana-mana masjid pun memang ni dia nak kekal tempat dia. Sebab ada mak haji nanti yang datang awal lepas subuh dia dah takbir dengan kaum lelaki. Kita sepatutnya organize. Perempuan kalau sembahyang katalah hujung sana, hujung belakang sana. Kat luar-luar sana. Okey, lelaki masuk sini. Yang lambat lelaki pergi surau lain lah, tak payah sembahyang belakang tu. Notis gitu, ajar masyarakat kita menyempurnakan ibadah dengan tepat. Kalau tidak, rosaklah. Ya, tak ada sembahyang lelaki belakang perempuan. Itu yang diputuskan oleh fuqaha. Jadi kita kena perbetulkanlah. Ya, pertama sekali tanggungjawab AJK lah untuk memastikan susunan saf sembahyang hari raya dimaklumkan awal. Ya, sembahyang lelaki ini tak boleh sembahyang belakang perempuan. Di kiri atau di kanan perempuan berhubung, ya, bersambung dengan saf perempuan. Maka usahakanlah apa yang patut. Kalau dah usahakan juga ada benda-benda yang orang tak boleh ajar, nak juga sembahyang kat belakang perempuan. Itu kita dah usaha, ya. Biasalah kalau kita dah usaha macam mana pun ada benda-benda yang jangan sampai kita yang menyediakan ruang tak betul tu lah. Itu saja maksud saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan juga dengan solat sunat hari raya ataupun sunat tarawih. Biasanya jemaah di punya tu ramai datang, jadi melimpah sampai keluar kan. Jadi ada pandangan mengatakan bahawa kalau dalam dewan solat ni dah digezetkan sebagai dewan solat, di luar tidak dianggap sebagai dewan solat. Jadi bila jemaah melimpah di luar, adakah perlu membuka pintu supaya untuk bersambung saf? Itu yang kita bicarakan di antara syarat sah solat berjemaah. Ya, bila berpisah ruang dalam dan luar, ya, di antara benda yang perlu bersambung adalah jarak yang memisahkan di antara kelompok pertama dengan kelompok kedua, dalam dengan luar. Ya, tidak melebihi 300 hasta. Ya, selagi mangsa berhubung ada dalam tempoh 300 hasta ni lebih kurang 100 meter jauh. Ya, kalau ada halangan apa semua, maka mereka dikira masih berjemaah. Yang dikatakan declare sebagai ruang masjid ni sebab ketika mana jemaah tu sedikit untuk saf yang kedua, supaya tidak ada orang sembahyang di luar sana sedangkan saf kedua dibina. Itu cerita lain. Ini cerita bila mana dah berhubung, memang berhubung walaupun kat luar dalam. Ya, dan ada benda katalah seberang jalan sana, ada jalan pun. Tapi yang pemisahan tu berlaku, ada akses yang boleh menghubungkan. Boleh bersembahyang jemaah lagi dengan syarat terpisah di antara jemaah terakhir dengan jemaah yang awal di ruang baru tu tidak melebihi 300 hasta. Maka mereka dikira berjemaah. Maka mereka masih boleh dikira berjemaah. Ya, macam tuan-tuan lah sembahyang. Ya, tapi kalau sengaja tak nak isi, itu lain. Ni memang tak boleh hubung. Yang itu luput fadilat jemaah pula. Ini syarat sah berjemaah, ya. Boleh tak berjemaah? Sah tak jah? Sah. Selagi mana kita ada maklumat tentang gerakan imam, sama ada dengan mendengar ataupun melihat. Dan juga jarak itu tak terpisah dengan jarak yang kita sebut tadi. Tapi sengaja membiarkan ruang kosong di hadapan. Ya, sedangkan kita boleh pergi untuk penuhkan. Yang itu meluputkan fadilat jemaah. Sembahyang sah, tapi tak dapat fadilat jemaah. Ada dua benda yang sangat berbeza yang kadang-kadang kita keliru. Syarat sah berjemaah, belum tentu dapat fadilat. Dan syarat mendapat fadilat berjemaah. Ya, ya, sah tak sembahyang? Sah. Dapat tak belah? Mungkin tak dapat. Begitu. Wallahu a'lam. Tentang akses tu, betul. Memang kena ada pintu-pintu yang boleh menghubungkan. Ya, kalau dalam kitab disebut tidak dipaku. Dalam konteks hari ini, kalau sliding door jangan lock lah. Jangan lock. Kalau boleh ditolak dengan gerakan tangan. Sila puan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebetulnya saya ada kemusykilan tentang sahabat baik saya, tapi saya takut nak menegur dia sebab takut jadi salah faham kan. Jadi soalan saya daripada Kota Damansara pergi ke Maluri, singgah solat. Dalam hati saya, kenapa kita sepatutnya kalau dua orang boleh juga berjemaah kan Ustaz kan? Okey, baik.
Jadi kawan saya tak mau berjemaah dengan saya. Dia solat zuhur 2 rakaat, lepas tu salam, lepas tu dia solat 2 rakaat lagi, salam. Lepas tu saya hati cakap mungkin dia jamak. Tapi saya jumpa lagi satu kawan, balik solat asar lagi, dia buat perkara lagi yang sama. Saya takut nak tegur dia, jadi saya minta pencerahan Ustaz. Itu je soalan saya. Terima kasih. Okay, saya pun tak boleh nak menjawab kalau saya tak tahu situasi dia. Saya boleh andaikan beberapa perkara. Pertama, kalau dia musafir. Tapi syarat musafir mesti 2 marhah, sekurang-kurangnya 81 km. Kalau dia menuju dalam perjalanan dia tu sampai kepada angka 2 marhalah tu, dia bolehlah jamak dalam tempoh perjalanan itu. Tapi kalau dah jamak lepas tu sembahyang asar dengan style macam tu, kita pun tak tahu itu malah nambah apa. Ya. Sembahyang zuhur mesti 4 rakaat dengan 1 salam, bukan 2. Kalau dia sembahyang asar lagi sekali, yang itu ya kita pun tak tahu nak menyusahkan macam mana. Ya, kalau dia sembahyang tu dalam perjalanan, kalau Sakat Kota Damansara Maluri tak boleh jamak. Ya, tapi kalau terus lepas tu dia nak pergi ke mana lagi, ke Port Dickson, ke Melaka ke, dia boleh jamak. Jadi saya tak boleh nak mengesahkan benda tu. Cuma rujukan syariat kita, kalau musafir boleh jamak, kalau tak musafir tak boleh jamak. Dan musafir mestilah ya menuju ke arah yang lebih 2 marhalah dalam tempoh sebelum sampai pun. Tapi kalau dah keluar dari kerah, dia dah boleh bersembahyang jamak. Kita sangka begitu. Ya, dan seorang yang dah jamak zuhur dengan asar tak perlu sembahyang asar lagi lah. Kalau dia sembahyang, saya sangka baik dia sembahyang sunat lah. Itu je. Ya, sebab saya bukan ada bersama dengan dia dan saya tak boleh nak kata dia macam mana, melainkan saya bertanya dengan dia, memastikan dia buat sembahyang apa. Ya, boleh saja dia sembahyang sunat. Ya, kita tak tahu. Sembahyang sunat qabliyah zuhur boleh qada. Ya, ba'diyah zuhur pun boleh qada. Tuan-tuan kena bersangka baik banyak. Ya. Lah sat muka dia percaya dia faham. Itu saya tak tahu. Ya, pada saya ya, Rasulullah pernah sembahyang selepas asar, sembahyang sunat. Lalu para sahabat kata, apa benda? Kata tak ada sembahyang sunat selepas asar. Maka Rasulullah kata, aku qada. Ni cerita aku qada lepas sembahyang zuhur tadi, ada 2 orang datang pada aku yang bercerita tentang ada perselagahan yang dekat kampung dia. Maka Rasulullah terbergegas. Ya, lepas sembahyang asar Rasulullah qada sembahyang ba'diyah zuhur tadi. Begitu Rasulullah dengan sembahyang sunatnya. Itu mungkin dia buat begitu. Mungkin dia baca hadis tu. Kebaik saya pada dia lah. Okey. Dan saya nak cerita kat situ betapa pentingnya tengok antara amalan sunat dengan hak manusia, mana perlu kita utamakan? Hak manusia. Jangan poyo sangat nak sembahyang sunat. Ada orang accident tu, kau pergi, saya sembahyang sunat dulu. Tak apa, nak meninggal dululah, saya sembahyang sunat dulu. Tak boleh, bos. Okey. Dah jadi Pak Imam pun lepas isyak orang ajak pergi kenduri. Imam, jom pergi kuliah. Saya belum witir lagi, tunggu jap 3 rakaat. Imam tak kerti. Ya, tapi bukan imam sini power-power kenduri makan cakap nak sembahyang malam boleh kan. Kadang-kadang ada orang mengandaikan amalan sunat itu hebat, sedangkan hak manusia dengan Tuhan, kalau yang sunat kena utamakan manusia punya hak ya. Gitulah. Maka dengan kawan pun lebih baik ambil kejelasan ya, tanya dia, awak sembahyang apa? Tanya gitu ya. Sembahyang apa ni? Gitulah. Soal dia tak nak berjemaah dengan kita, nak macam mana? Kita sembahyang dengan orang lain. Gitu je lah. Kita kena banyak bertanya dan mendapat kejelasan supaya kita dapat bertindak dengan betul. Dan bertindak dengan maklumat, dalam hati letak sayang dulu. Jangan prasangka, jangan geram, jangan tak suka begitu. Ya, sebab dengan rasa sayang tu kita akan, kalau dia buat tak betul, kita kesian kat dia. Saya nak cakap dengan awak ni, benda ni sembahyang ni tak betul kalau macam ni. Begitu. Tapi kalau dah hilang rasa sayang, dia akan jadi intonasinya lain. Kau sembahyang apa ni? Ya, mana belajar ni? Pelik-pelik kau buat dah jadi gaduh. Ya, begitu pentingnya kasih sayang dan sangka baik dalam kehidupan orang Melayu ni sangat penting sebelum memulakan apa-apa tindakan. Dan kita akan berani kalau kita ada sayang dalam hati kita, jujur kita kesian sayang pada orang, kita akan berani bertindak betul. Begitu saja. Saya berjawab ni untuk orang yang bertanya lah, sebab orang yang berbuat tu saya tak dapat jumpa, tak dapat maklumat betul. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu. Saya pun ada tamu kat rumah ni, musim-musim cuti ni kan. Kita pun tak dapat nak panjang-panjang.
وبه والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا مما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. والحمد لله رب العالمين. ومعاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la